A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam, ahli qaryah muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni insya-Allah saya akan memberikan satu kuliah tentang sejarah Islam. Satu ketika dulu, beberapa bulan yang lepas, mungkin setahun yang lepas, saya ada bercakap tentang proses dakwah yang berlaku di Palembang, yang merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya. Buat sedikit ulang kaji, yang mana ini adalah merupakan daerah yang pertama menerima Islam, dan tarikh setepatnya adalah pada tahun 717 Masihi. Itu tak sampai 100 tahun selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masihi, dan Raja Sriwijaya yang pertama, Sri Indravarman, masuk Islam pada tahun 717 Masihi di tangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah, walaupun tidak secara berdepan, di mana beliau telah mengirim surat memohon dihantarkan seorang pendakwah, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menjawab permintaan ini dengan menghantar satu angkatan delegasi yang terdiri daripada 35 buah kapal berlabuh di Muara Takus, di Sumatera. Dan peristiwa ini berlaku pada tahun 717 Masihi. Kita tidak ada maklumat tentang siapakah nama Islam beliau, baginda, tetapi Sriwijaya pada waktu itu telah ditukar namanya kepada Sri Buza Islam. Walaupun pemerintahannya tidak sampai tak panjang, kerana beliau terbunuh pada tahun 729 Masihi, dan kita tak ada maklumat lanjut selepasnya, kerana Sriwijaya kemudiannya diambil alih oleh kerajaan ataupun dinasti Sailendra, yang melanjutkan Empire Sriwijaya pada tahun 825 Masihi. Jadi itu secara ringkas apa yang pernah saya sampaikan satu masa dulu. Jadi pada malam ni insya-Allah saya akan menyebut tentang satu lagi bahagian ataupun wilayah di Nusantara ini, dan bagaimana Islam mula tersebar, iaitu di wilayah Patani, sebelah utara. Dan saya akan merujuk kepada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Syafuddin Al-Abbasi, yang tidak bertarikh, tapi ini adalah merupakan suatu kitab yang ditulis di dalam bahasa Arab, yang kemudian diterjemahkan oleh Raja Faqih dan seterusnya oleh Syekh Muhammad Daud Al-Fatani, dan diulas oleh almarhum Ustaz Wan Muhammad Sagir, yang banyak menulis tentang karya-karya mengenai sejarah Islam di Nusantara. Dan saya akan menggunakan whiteboard ni untuk memudahkan kita untuk mengikuti kuliah yang saya akan sampaikan.
secara ringkas di Kelantan sebagai latar belakang tuan-tuan, 1929 dan ini adalah tahun di mana berlakunya perjanjian British Siap. Yang mana dalam perjanjian ini negeri utara yang dulu ini merupakan wilayah besar diserahkan kepada dan kemudian negeri-negeri di sebelah utara iaitu ialah Nalatiwan, dan satu atas lagi adalah Singapura, seterusnya Bigor dan Tagalog, Jaya, Krabi, Phuket, Pangna, dan sekali Tanah Seri. Semuanya ada 14 wilayah. Tapi umumnya negeri-negeri Patani ialah Nalatiwan dan Sentul ini dulunya adalah merupakan Patani Raya yang diserahkan kepada Malaysia. Jadi bermula pada tarikh ini pecahlah negeri-negeri Melayu yang dulunya merupakan satu daerah yang besar. Jadi Patani Raya sehinggalah ke Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Ini apa yang berlaku pada tahun 1909. Walaupun perjanjian ini tidak pernah merujuk kepada kehendak umat Islam sama ada di sebelah utara, di sebelah Patani maupun di sebelah selatan, iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Kemudian dari kali itu terpisahlah kita, yang mana negeri-negeri di selatan menjadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia dan negeri-negeri di sebelah utara berada di dalam wilayah Thailand. Cuma saya nak jelaskan juga di sini bahawa negeri-negeri Melayu di Thailand bukan sahaja terdiri daripada ialah dan tapi juga semua negeri-negeri yang saya tulis. Yang dulunya apa disebut dengan nama Melayu. Contohnya kalau Jaya kalau Phuket ni Phuket, itulah seterusnya Tanah Seri. Tanah Seri ini berada dalam Myanmar, dan nama asalnya adalah Tanah Seri. Dan penduduk yang berada di Tanah Seri ini atau Tanah Seri ini masih lagi bercakap dalam bahasa Melayu. Jadi inilah wilayah komandan. Ini sebagai mukadimah saya nak tunjukkan kedudukan daerah Patani yang kita nak bincang pada malam ini.
dan saya nak jadikan tarikh-tarikh nubuwah, iaitu kelahiran zaman Rasulullah SAW sebagai rujukan kita, 570 Masehi, satu garis masa 610 Masehi dan 630 Masehi. Ini adalah tarikh-tarikh berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Ini adalah tarikh kelahiran Rasulullah. 610, 40 tahun selepas kelahirannya, umur 40 tahun Rasulullah mendapat ataupun menerima wahyu. Dan ini tahun di mana Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ini adalah tarikh kewafatan. Kita umumnya lihat sejarah kita ini dalam kerangka penulisan barat. Islam berdiri pada tahun ke-14 Masehi. Kalau kita merujuk kepada tarikh ini, kalau kita bergantung kepada sumber, kita panggil sumber rasmi, sumber official, berarti Islam hanya berdiri selepas 700 tahun selepas Rasulullah SAW. Ini satu tempoh yang terlalu lama. Sedangkan Islam berkembang ketika hayat Nabi SAW. Dan saya nak jelaskan dekat sini dengan merujuk kepada 2 tahun. Ada 2 tahun yang saya nak sebut kat sini, 618 dan 627 Masehi. Kita banyak bergantung kepada rekod-rekod Cina, khususnya dinasti Tang. Dinasti Tang ni memerintah daripada tahun lebih kurang 500 Masehi sehingga 900 Masehi. Dan kenapa saya pilih 2 tarikh ini? Kerana di dalam rekod dinasti Tang pada tahun 618 dan 627 ada 2 misi diplomatik. 2 misi diplomatik dari Jazirah Arab ke tanah besar Cina. Ini dua tarikh ini disebut dengan jelas dalam rekod dinasti Tang. Kalau kita lihat sirah Rasulullah SAW, peristiwa hijrah berlaku pada tahun 13 tahun selepas Rasulullah berada di Mekah, iaitu 623. 623 Masehi ini hijrah, berlakunya peristiwa hijrah. Mana sudah ada hubungan di antara tanah Arab dengan tanah besar Cina. Pada tahun 618 Masehi berarti sebelum hijrah, dan 627 Masehi selepas hijrah. Jadi kita tak pasti apakah delegasi misi diplomatik ini terdiri daripada Muslim atau tidak, tapi pastinya pada tahun 627 selepas peristiwa hijrah, misi diplomatik ini besar kemungkinan adalah dianggotai oleh umat Islam. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan di antara Jaziratul Arab dengan tanah besar Cina bermula pada zaman Rasulullah SAW masih hidup lagi. Banyak lagi bukti-bukti lain yang menunjukkan sudah ada Muslim sampai ke tanah besar Cina, khususnya di 2 tempat, Guangzhou dan Chang'an. Ini 2 tempat yang merupakan pusat perdagangan yang menjadi tumpuan orang-orang Arab. Chang'an ni dekat dengan Beijing.
Guangzhou ni pula sehingga hari ini masih lagi menjadi pusat perdagangan dan tumpuan rakyat Malaysia memborong. Dan kubur makam Sa'ad bin Abi Waqqas berada di Guangzhou. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sempat pergi Guangzhou, pergilah ziarah makam sahabat besar Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Okey. Ini nak menunjukkan bahawa Islam sudah sampai ke tanah besar Cina pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai ulang kaji, saya nak sebut sekali lagi, 632 Rasulullah SAW wafat, 717 Masihi, raja pertama di Nusantara masuk Islam. Okey, ni antara contoh-contoh bukti-bukti dalam sejarah yang menunjukkan dalam tempoh 100 tahun selepas Rasulullah SAW wafat, Islam sudah sampai ke Nusantara. Dan mengetahui tentang sejarah umat Islam di Nusantara. Antaranya Kayat Pasai, Salalatus Salatin, dan banyak lagi. Namun masalah dengan hikayat ni ialah dia bukan sejarah. Dia bukan sejarah. Sebaliknya, dia adalah sastra sejarah. Tentu ada perbezaan yang sangat besar di antara sejarah dengan sastra sejarah. Sastra sejarah ni campur aduk antara fakta dan mitos. Fakta dan mitos. Apa mitos? Khayalan, cerita-cerita yang tidak masuk akal, bercampur aduk dengan fakta, sehingga kadang-kadang tak dapat dipisahkan yang mana satu fakta, mana satu mitos. Bukanlah kita nak ketepikan langsung sastra sejarah ni. Kitab-kitab seperti Salalatus Salatin dan Hikayat Pasai ni tetap merupakan sumber yang penting di dalam memahami perjalanan sejarah umat Islam di Nusantara. Tapi sukar untuk menyisihkan antara fakta dengan mitos. Dan mitos itu pun kadang-kadang dimasukkan sebagai kiasan. Tapi oleh kerana kiasan tadi terserah kepada tafsir, maka kita tak dapat tentukan. Apatah lagi tidak ada tarikh pada kitab-kitab tersebut. Nah, bezanya hikayat-hikayat ni dengan tarikh Patani ialah ini adalah berdasarkan fakta. Tidak ada cerita-cerita hikayat. Contoh hikayat ni macam mana, tuan-tuan?
Para miswara pergi berburu. Pernah dengar kan? Lalu dia melihat sesuatu yang pelik, iaitu anjing buruan dia dikejar oleh pelanduk, bukan sebaliknya. Kan? Semua orang tahu kisah ni. Jadi dia pun tanya kepada menteri dia. Memandang menteri, ketika itu dia sedang bersandar di sebatang pokok. Apakah nama pokok ini? Maka menteri dia kata ini pokok Melaka. Maka dinamakan tempat itu Melaka. Ini kita tak dapat tentukan benar tidak ni. Kisah pelanduk mengejar anjing buruan. Kita tak dapat nak pastikan kebenaran cerita ini. Satu lagi hikayat, kisah Puteri Gunung Ledang. Semua orang tahu kisah Puteri Gunung Ledang. Sultan Mansur Shah menurut satu versi lagi Sultan Mahmud Shah pergi meminang Puteri Gunung Ledang. Rombongan meminang ini disambut oleh Puteri Gunung Ledang dan dia meminta beberapa syarat. Apa syaratnya? 7 dulang hati nyamuk antaranya, kan? 7 tempayan air mata perawan, jambatan emas daripada Gunung Ledang ke Melaka, jambatan perak, semangkuk darah raja. Nah, cerita ini adalah kiasan dan ada tafsiran-tafsiran dia yang tertentu. Umpamanya almarhum Buya Hamka, dia menafsirkan cerita ni sebagai satu teguran. Semua tu ada maksud-maksud tertentu. 7 dulang hati nyamuk, benda yang mustahil. Dan 7 tempayan air mata perawan itu menggambarkan penderitaan wanita yang dipaksa oleh sultan. Jambatan emas, menggunakan harta rakyat sewenang-wenangnya. Kemudian semangkuk darah raja, semua tu diterima kecuali semangkuk darah raja. Itu petanda sultan tidak bersedia mempertahankan Melaka sehingga ketitisan darah yang terakhir. Itu kiasan, memang diolah oleh Tun Sri Lanang supaya ini satu teguran kepada pemimpin, supaya janganlah melakukan kezaliman seperti itu, sehingga menyebabkan Melaka jatuh ke tangan Portugis. Itu semua adalah hikayat. Berbeza dengan tarikh Patani ini, di dalamnya tidak ada cerita-cerita kiasan, dia fakta saja. Ini yang saya nak tekankan. Menurut tarikh Patani ini, Patani disebut dengan nama Langka Suka. Jadi memang Patani ini dulunya adalah Langka Suka. Langka Suka ni wujud. Dia bukan suatu yang apa ni, macam disebut di dalam hikayat Merung Mahawangsa. Itu pun satu hikayat juga. Tapi Langka Suka ini memang pernah wujud dan disebut di dalam sumber-sumber Cina. Lang Hia Shu antaranya. Lang Hia Shu itu merujuk kepada Langka Suka. Baik. Dikatakan Langka Suka ini bermula 200 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Maknanya 200 sebelum Masihi. Tuan-tuan, bila kita jumpa tarikh ni, tarikh sebelum Masihi, ini maksudnya kosong itu adalah tahun di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan 200 tahun sebelumnya. Maknanya 200 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Langka Suka dikatakan bermula pada tarikh tersebut. Sekarang ni 2019 kan? Berarti kita sudah 2019 tahun
daripada tarikh kelahiran Isa alaihissalam. Ini disebut Masihi lah. Tahun-tahun yang selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai Masihi. Yang ini sebelum Masihi. Jadi berdasarkan kepada tarikh Patani ini, sejarah Patani ini ataupun Langkah Suka pada asalnya bermula sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan ini tidak bukanlah suatu yang menghairankan, ya. Sebab baru-baru ni kalau kita pergi Kedah, ada tamadun Sungai Batu kan? Tamadun Sungai Batu. Tamadun Sungai Batu ni sebenarnya baru ditemui. Sebelumnya kita tahu ada Pengkalan Bujang, ada Bukit Batu Pahat, ada Lembah Bujang. Itu memang sudah diketahui sejak lama. Tapi Pengkalan Sungai Batu ni agak baru. Ya. Dan menurut kajian yang terakhir, sebelum ni tarikh Sungai Batu ni diletakkan pada 3 kurun 3 hingga 5 Masihi. Jadi kalau kurun 3 hingga 5 Masihi ni tuan-tuan, maksudnya 300 hingga 500 tahun selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Berarti sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 570. Ya. Rasulullah SAW lahir 570. Dan tamadun Sungai Batu, ya, ditentukan tarikhnya pada 300 hingga 500 Masihi. Berarti sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini suatu penemuan baru, Profesor Dr. Mukhtar Saidin, ahli arkeologi daripada USM, dia telah mendapat satu tahun yang baru, ya, berdasarkan kepada kajian menentukan tarikh, dipanggil carbon dating, ya, menentukan tarikh sesuatu bahan tu. Maka dia telah mendapatkan tarikh ini tuan-tuan, 535 sebelum Masihi. Maknanya tamadun Sungai Batu ataupun tamadun Kedah Tua bermula 535 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dalam makna lain, permulaan tamadun Sungai Batu ini adalah 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penemuan ini menunjukkan bahawa tamadun di daerah kita ni bermula sangat awal. 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hairanlah kalau tarikh Patani mengatakan bahawa Langkah Suka bermula 200 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebab tamadun Kedah Tua bermula 300 tahun sebelumnya, iaitu 535 sebelum Masihi. Jadi ini lebih tua daripada sejarah Iskandar Zulkarnain, ya? Iskandar Alexander the Great tu, Iskandar of Macedonia, itu lebih kurang 300 sebelum Masihi. Jadi bermakna tamadun Kedah ini bermula 200 tahun sebelum Iskandar Zulkarnain. Jangan silap faham tuan-tuan, Iskandar Zulkarnain yang saya maksudkan bukan Zulkarnain di dalam Al-Quran tu. Zulkarnain dalam Quran tu dalam surah Al-Kahfi. Itu adalah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu lebih kurang 4000 tahun sebelum Masihi. Jadi jangan dikelirukan ataupun campur adukkan antara dua peribadi ini. Zulkarnain orang yang beriman, ya? Sedangkan Iskandar Zulkarnain adalah penyembah dewa. Kadang-kadang kita dapati oleh kerana, ya, mungkin ini masalahnya, kita umat Islam ni kadang-kadang cuba untuk mencampur adukkan di antara dua tokoh yang sebenarnya berbeza, ya. Iskandar Zulkarnain itu memang hebat, tapi dia bukan Zulkarnain yang disebut di dalam surah Al-Kahfi di dalam Quran. Jarak masa yang memisahkan kedua peribadi ini sangat lama, 4000 tahun dengan 300 sebelum Masihi. Itu lebih kurang 3700 tahun, ya. Sebab itu penting kita menjaga garis masa ini.
supaya kita tidak terkeliru dan cuba mencampur adukkan satu zaman dengan zaman berikutnya. Jadi jelas dekat sini bahawa Patani ini bermula 200 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kalau menurut tarikh Patani. Nah, yang saya nak sebut dekat sini ialah apakah agama mereka. Apakah agama yang dianuti oleh orang-orang Patani ataupun Langkasuka pada waktu tersebut? Disebut dengan jelas di dalam tarikh Patani, rajanya beragama Hindu. Okay. Itu disebut di dalam tarikh Patani. Raja Langkasuka itu beragama Hindu. Jadi rakyatnya juga kemungkinan menganut agama Hindu juga, tapi kita tak pasti, ya? Hanya disebut anutan ataupun agama raja. Nah, yang lebih penting lagi, Langkasuka ini menjadi kunjungan pedagang dari timur dan barat. Kalau dari timur, daripada tanah besar Cina, dan daripada barat, daripada Arab, Farsi dan India. Okey. Tarikh Patani menyebut tentang agama mereka yang datang daripada barat. Ya. Disebut pedagang-pedagang daripada Jurapati, Arab dan Parsi, ya. Jurapati, Arab dan Parsi. Jurapati ini maksudnya Gujarat. Apakah agama mereka? Jurapati ini beragama Buddha. Disebut di dalam kitab Tarikh Patani, orang-orang Jurapati ini ataupun Gujarat beragama Buddha. Rajanya beragama Hindu. Tetapi yang menariknya, orang-orang Arab dan Parsi, mereka ini menganut agama Samawi, ya? Jadi Arab, Parsi menganut agama Samawi, agama langit lah, ya? Mana agama yang diwahyukan oleh kerana tarikh Patani ini bermula 200 tahun sebelum Masihi, berarti agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Siapakah mereka itu? Antaranya Nabi Musa alaihissalam. Okay. Cumanya kita tidak dapat pastikan apakah agama ini masih murni ataupun ianya sudah menyeleweng. Sebab kita tahu pengikut Nabi Musa alaihissalam sampai satu ketika mereka juga menyeleweng. Sama juga dengan penganut Nabi, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, agama Islam semuanya, ya. Tapi berlaku penyelewengan sepanjang zaman. Cuma diberitahu mereka ini adalah penganut agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum Isa alaihissalam, iaitu Nabi Musa alaihissalam dan kemungkinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bila Nabi Ibrahim termasuk, ya, ajaran Nabi Ibrahim termasuk di antara agama anutan mereka, berarti kemungkinan mereka ini menganut agama Hanif. Siapakah penganut agama Hanif ni? Kita tengok sirah Rasulullah SAW, ya. Ada pengikut ataupun penganut agama Hanif, agama murni yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka ni tak sembah berhala, ya. Mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, ya. Salah seorang daripadanya Waraqah bin Naufal. Kalau kita ingat ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama dan dia ketakutan, dia balik ke rumah diselimutkan oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ya. Maka Khuwailid pun berjumpa dengan sepupu dia Waraqah bin Naufal yang ternyata seorang yang pengikut agama Hanif. Bila diceritakan oleh Khadijah, maka Waraqah pun menyebut inilah dia namus.
Siapa itu Namus? Namus ini adalah Jibril yang datang menemui Musa alaihissalam. Kalau aku panjang umur, aku akan membela Muhammad. Kerana dia kata Muhammad akan diusir daripada kampung halaman. Ya? Sebagaimana yang berlaku kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tapi umur dia tak panjang, dia meninggal dunia. Kita tak tahu apakah gambaran sebenar, ya, anutan agama orang-orang Arab yang datang ke Langkasuka Tuan Patani. Tapi umumnya mereka ini beragama Samawi. Ya? Dan ini hanyalah kemungkinan yang saya sebutkan. Saya nyatakan begitu sebab apa? Sebab Tarikh Patani menyebut orang asing. Sebab di samping orang-orang Arab, ya, orang-orang Parsi, orang-orang Cina, pelbagai bangsa datang ke Langkasuka sebab dia adalah pelabuhan penting. Ya. Dia adalah pusat perdagangan yang mengumpulkan barang-barang daripada Nusantara ni, kemudian juga daripada Cina. Jadi di situlah mereka bertukar-tukar barang. Dia pelabuhan yang utama. Orang-orang asing ini disebut dalam Tarikh Patani, mereka ini bergaul, ya, bergaul bebas. Itu istilah yang dipakai. Maksudnya apa? Mereka ini mengadakan hubungan, ya, mengadakan hubungan kelamin dengan orang-orang tempatan tanpa sebarang ikatan. Tetapi orang-orang Arab dan Parsi ini, maknanya yang datang daripada barat ni, mereka ini mengahwini orang-orang tempatan dan kemudian membawa mereka meneruskan perjalanan ke tanah besar Cina. Jadi dia ambil sebagai isteri lah. Ini menguatkan lagi dugaan kita bahawa mereka inilah penganut agama Samawi yang murni. Setakat manakah kita tak pasti, tetapi berdasarkan kepada akhlak yang digambarkan di dalam Tarikh Patani, mereka ini adalah orang-orang yang cuba menegakkan kehidupan yang murni berdasarkan kepada panduan daripada langit, agama Samawi lah. Besar kemungkinan berdasarkan kepada syariat pada zaman itu. Sebab mereka tidak melakukan pergaulan bebas tanpa sebarang ikatan dengan orang tempatan. Itu antara syarat-syarat ataupun isyarat-isyarat yang kita dapat daripada kisah Tarikh Patani. Baik. Dia masuk zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masuk Isyak. Kita berhenti, ya.
Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Sebelum saya bawa tuan-tuan kepada apa yang berlaku ketika Rasulullah diutuskan berkait dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di Patani, saya nak bawa perhatian kita kepada peristiwa Al-Kahfi. Peristiwa Al-Kahfi ini berlaku sekitar 230 Masihi. Ya. Ini kalau mengikut kronologi ataupun tempoh peristiwa tersebut berlaku, berarti 200 ini kelahiran Nabi Isa alaihissalam, 230 Masihi. Ini Rasulullah SAW 570 Masihi. Jadi bezanya lebih kurang 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Al-Kahfi ini tuan-tuan, pemuda-pemuda yang tertidur dalam gua, ya, Ashabul Kahfi itu, mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka beriman. Pemuda yang beriman. Jadi kalau kita bandingkan dengan tarikh Patani tadi, yang mana langkah suka ini dikatakan bermula pada tahun 200 sebelum Masihi, ya, 200 sebelum Masihi. Kemudian pedagang-pedagang Arab dan Parsi ini datang, ya, sejak daripada sebelum Nabi Isa alaihissalam sampailah pada zaman Rasulullah SAW. Berarti sekurang-kurangnya selama 230 tahun ini mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang murni akidah. Sebab pemuda-pemuda Al-Kahfi adalah pemuda yang beriman dan mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi penyelewengan itu berlaku selepas zaman tersebut. Lebih kurang 400 tahun selepas kelahiran Nabi Isa alaihissalam, barulah Nabi Isa alaihissalam itu diangkat sebagai anak Tuhan oleh gereja-gereja di Eropah. Jadi ini masih lagi period orang yang beriman. Dan ketika ini mereka diburu oleh maharaja-maharaja Rom, termasuklah pemuda Al-Kahfi. Ya, mereka diburu, sebab tu mereka melarikan diri dan berlindung di dalam gua. Nah, ini nak menunjukkan bahawa orang-orang yang datang ke Patani itu kemungkinan adalah orang-orang yang mengikut ajaran agama Samawi yang murni, yang sifatnya masih murni, ya. Jadi bila Rasulullah SAW datang, bila Rasulullah diutus, kita tengok 570, 610, 618, 627, 632 Rasulullah SAW wafat, 674 saya tandakan 674 ni sebab ada satu kekacauan yang besar berlaku di Guangzhou. Sebab orang-orang Arab sudah bermastautin di Guangzhou, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas pun meninggal dunia dan dikebumikan di Guangzhou. Dia berdakwah ke Guangzhou, ya. Berlaku kekacauan di Guangzhou pada tahun tersebut. Ini semua ada dalam catatan rekod sejarah. Ada 200,000 Muslim, tuan-tuan. 200,000 Muslim. Mereka kemudian keluar daripada Guangzhou, ya, untuk mengelak kekacauan tu. Mana mereka pergi? Mereka pergi Kedah, Patani, Brunei, Champa ni Vietnam, sekarang, dan Palembang. 200,000. Jadi tak hairanlah apabila raja yang pertama masuk Islam di Palembang adalah Sri Indravarman. Masa tu Empire Sri Wijaya 717 Masih. Di masa yang sama, sebahagian besar daripada Muslim pergi ke Patani juga.
Dan sebab itulah menurut tarikh Patani, pada tahun 800 Masihi, Raja Patani yang pertama, Raja Patani ataupun Raja Langkasuka yang pertama masuk Islam. (800 Masihi). Jadi kalau kita tengok Sriwijaya 717, di Patani 800 Masihi. Nah, saya bawa contoh dua contoh ni. Sebelum ni Palembang, kemudian seterusnya Patani, menunjukkan bahawa Islam sudah berdiri di Nusantara ini. Tak sampai 100 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW. Jadi apa yang apa yang termaktub di dalam sejarah rasmi, ya, Islam berdiri di Melaka 1404, di Kuala Berang 1303. Sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh. Maksudnya kena ada semakan, ya, untuk maknanya Islam datang sangat awal. Dan dia ada kesan tu sebenarnya. Kalau sebab sebenarnya yang menggerakkan, poin yang penutup yang saya nak simpulkan dekat sini ialah, poin penutupnya ialah Islam ini digerakkan oleh dakwah. Tapi kalau kita baca buku-buku sejarah rasmi, ya, naratif rasmi, Islam disebarkan oleh siapa? Oleh pedagang. Ya, sejak bila Islam disebarkan oleh pedagang? Pekerjaan mereka mungkin berdagang, tapi misi hidup mereka adalah dakwah. Macam kita lah, kan? Pekerjaan kita macam-macam, profession kita macam-macam, tapi misi hidup kita adalah dakwah. Disebabkan oleh orientalis, penulis-penulis sejarah di zaman kolonial dulu, zaman penjajahan British dulu, mereka yang rangka sejarah kita mengatakan Islam disebarkan oleh pedagang. Maka kita pun ingat bahawa yang membawa Islam ke tanah Melayu ni, ke Nusantara ini adalah pedagang. Mereka bukan pedagang, itu adalah pekerjaan mereka. Kalau kita tengok yang mengislamkan para miswara siapa? Syekh Abdul Aziz, seorang ulama. Yang mengislamkan Raja Kedah, Sultan Muzaffar Shah, Syekh Abdullah Yamini Al-Kumari, seorang ulama. Yang mengislamkan Raja Pasai, Merah Silu, kemudian mengambil nama Malikus Saleh, namanya Syekh Ismail, seorang ulama. Tapi mereka ini disokong oleh para peniaga, oleh para pedagang. Sebab kerja dakwah ni kerja besar, tuan-tuan. Dia memerlukan sokongan kewangan, dia memerlukan sokongan logistik, memerlukan strategi, memerlukan semua bentuk sokongan-sokongan yang diperlukan, sama ada fizikal, moral, material. Dan inilah disediakan oleh para pedagang yang kaya raya tadi. Tapi Islam tetap disebarkan oleh pendakwah. Sebab itulah Islam ni sampai sangat awal, tidak menunggu sampai 700 tahun. Kita ada bukti lain, 1136. Raja Kedah yang pertama masuk Islam 1136. Raja Kelantan yang pertama masuk Islam 1181. Mana 200 tahun, 300 tahun sebelum berdirinya kerajaan Melaka. Bahkan sejarah Melaka sedang semak balik. Dia tidak bermula pada tahun 1404. Kita jumpa satu perkampungan di Corong dekat Tasik. Ada lebih kurang 100 lebih pasang batu nisan lama yang tarikh bulan ke-13 12 90-an begitu. Dan saya pernah pergi tempat ni,
Ada tapak surau dekat situ, ada tempat telaga yang airnya masih bersih yang digunakan untuk mengambil wuduk dan sebagainya. Bermakna sebelum berdirinya kerajaan Melaka yang kita belajar di dalam buku-buku sejarah, sudah ada penempatan umat Islam di Kampung Cohong di Jasin. Mendahului kerajaan Melaka lebih kurang 100 ataupun 200 tahun sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahawa kita kena semak balik lah, kan? Islam datang ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan Islam berkembang di Nusantara ini tak sampai 100 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW. Dalam makna kata yang lain, sebagaimana Islam tersebar ke Andalus, Spain, kita tahu 711 ni. 711 Islam dibawa oleh Tariq bin Ziyad menyeberang ke Andalus, Spain. Di seberang Selat Gibraltar. Sebab nama Gibraltar sebab Jabal Tariq kan. Nama dia Tariq bin Ziyad. 711. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengislaman Raja Sriwijaya yang pertama, 717. Lebih kurang ni. Cuma yang ini dia ada kekuatan ketenteraan. Maknanya bukanlah Islam itu disebarkan dengan kekuatan tentera, dengan pedang, paksaan dan sebagainya, tapi Islam itu mesti diiringi dengan kekuatan untuk menghapuskan halangan-halangan pada jalan dakwah, bukan untuk paksa orang masuk Islam. Sebab itu bila Rubai bin Amir kan ditanya oleh Rustum, ini pada tahun 633 Masihi, 1 tahun selepas wafatnya Rasulullah SAW, 4 ketumbukan tentera Muslim naik mara ke sebelah utara, tumbang kerajaan Rom dan Parsi. Panglima Rustum ni tanya Rubai, sebab apa kamu datang? Kami datang untuk mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat, mengeluarkan manusia daripada kezaliman agama-agama, sistem-sistem kepada keadilan Islam, mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1 tahun selepas wafatnya Rasulullah. Jadi umat Islam tidak menunggu. Wafat saja Rasulullah SAW tidak bermakna dakwah terhenti, bahkan semakin semarak. Bukan saja di dunia Arab, bukan saja di Syam, bukan saja di Afrika Utara, bukan saja di Eropah, tapi bahkan di Nusantara. Cumanya oleh kerana kita ni jauh, maka tidak ada tentera yang mengiringinya. Yang mengiringinya adalah pedagang-pedagang, tapi semangat dakwahnya tetap sama. Jadi itulah rumusannya, tuan-tuan. Berarti sebagaimana Islam semarak pada awal-awalnya, maka ianya juga harus semarak sehinggalah akhir zaman. Di pentas mana pun dalam sejarah kita muncul, ya, kita muncul kurun ke-20, semangat ini jugalah yang kita kena bawa, ya. Saya nak tutup dengan kisah ni. Ada seorang pendakwah namanya Ibnu Fadlan. Ibnu Fadlan ni dia pergi ke tanah Viking. Itu Viking, orang Arab panggil Rus. Viking, kita tahu Viking ni macam yang bertanduk dua tu, yang badan tegap sasa. Ya, dekat negara-negara Skandinavia lah, Norway, Sweden, itulah orang-orang Viking yang terkenal dengan tubuhnya yang tegap sasa, sado, yang ditakuti. Ada pendakwah pergi berjumpa dengan mereka. Pada masa yang sama ada juga pendakwah pergi ke Kedah, namanya Ibnu Sardan. Tarikhnya sama lebih kurang 925 Masihi. Ibnu Fadlan ni dia pergi ke sebelah utara sana di Eropah. Dia jumpa dengan orang-orang Rus. Orang-orang Rus ini adalah sebutan Arab untuk Viking. Dan dicatat ni perbualan yang berlaku antara orang-orang Viking ni dengan Ibnu Fadlan. Dia kata, kamu ni orang-orang Arab bodoh. Sebab apa pula bodoh? Sebab kamu bila orang-orang yang kamu saingi meninggal dunia, kamu tanam, ya, dan kamu bagi makan kepada cacing dan ulat. Adapun kami, apabila orang-orang kesayangan kami meninggal dunia, kami terus bakar dan hantar dia ke syurga. Ibnu Fadlan tulis macam tu. Tahulah kita proses dakwah tu berlaku dialog ni, berlaku hujah balas hujah. Apakah mereka masuk Islam? Itu tak pasti.
Tetapi beberapa tahun yang lepas, 2 atau 3 tahun yang lepas, mereka menemui rangka-rangka manusia, orang-orang Viking, yang pada jarinya, pada tulang jarinya ada cincin yang tertulis padanya Allah dan Muhammad. Maknanya ada orang Viking masuk Islam, orang Viking yang ganas ya, masuk Islam sebab dakwah. Walaupun Ibnu Fadlan tak pergi dengan kekuatan tentera, ya. Bekal dia hanya satu, iaitu dakwah. Samalah macam Ibnu Sardan yang pergi Kedah tu, kita tak ada maklumat lain, kita cuma ada batu bersurat namanya Ibnu Sardan, dah tentu dia seorang Arab, datang pada masa yang lebih kurang sama dengan Ibnu Fadlan. Misi dia dah tentu dakwah. Jadi inilah saya hanya menjadikan bahan tarikh Patani ini untuk menunjukkan bahawa yang menghidupkan Islam ni adalah dakwah. Sebagaimana ianya semarak ya, suatu ketika dulu pada peringkat awal lagi, pada zaman Rasulullah SAW, bahkan wafatnya Rasulullah SAW tidak merencatkan sama sekali proses dakwah ni, dia semakin semarak. Begitulah sepatutnya ianya terus, sepatutnya terus semarak ya, sepanjang zaman sampailah kiamat ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.